Bila mati, orang ramai yang tengok, rakyat bila tengok kehebatan karamah budak ni, lalu dia kata apa? Amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ini. Lalu semuanya nak ditolak dalam api. Yang menarik, dalam syarah hadis Imam Muslim, tak ada seorang pun yang ditolak dalam api. Tak ada. Muka surat 101 kan? Muka surat 101 bagi yang ada kitab, muka surat 101. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma 'alaina ni'mah wa ja'ala ummatana khaira ummah wa ba'atha fina rasula minna yaslu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin was siddiqin wash syuhada'i was salihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin. Amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami ya Allah kebaikan akhirat dan dunia. Rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan Masjid Al-Ansar, tuan-tuan haji, puan-puan haja, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita dihimpunkan dalam ketaatan dan masih lagi duduk dalam suasana rasa seronok dengan majlis ilmu. Dan Allah kurniakan pada malam ini dengan nikmat yang cukup banyak. Kan? Hujan itu pun membawa nikmat. Kan? Al-Ghais ni hujan yang membawa rahmat. Dan insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita sambung lagi perbincangan kita dalam bab yang keempat pada menyatakan al-hasad. Al-hasad ataupun kita kata dengki. Yang seterusnya, dalam kita nak mengubat, ada pun ubat yang bangsa amal. Nak mengubat dengki ni kita dah bahagikan kepada dua. Satu bangsa. Bila sebut bangsa dan kitab-kitab lama, maksudnya ialah jenis ataupun kategori. Maknanya disebut dengan bangsa amal, maksudnya jenis amal. Kita dah bincang hari itu cara nak perbetulkan, nak perelok, kita nak islahkan perangai atau sifat dengki itu dengan dua bangsa atau dua jenis atau dua keadaan, dua cara. Yang pertama dengan cara ilmu, memasukkan dalam diri kita ilmu. Sebab tu ilmu ni bila dia masuk kita pada malam ni, tuan-tuan dapat masuk input satu benda, dia akan menambahkan keyakinan. Sebab tu keyakinan kita ni kuat ataupun tidak bergantung kepada banyak ilmu yang masuk. Faham ni? Sebab tu orang bila dia yakin kepada Allah, saya dah sebutkan, pancangan dia tauhid, dia dibunuh sekalipun dia tak akan meninggalkan tauhid. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam sirah banyak cerita. Surah Al-Buruj, kisah budak yang beriman akhir dibunuh. Daripada budak seorang, pendeta seorang, akhirnya tambah lagi seorang menteri yang buta, akhirnya celak, 3 orang dibunuh. Akhirnya satu negeri beriman. Yang menariknya, yang negeri tadi penduduknya nak dimasukkan dalam api. Siapa yang tak nak beriman dengan raja yang zalim itu, dihumban dalam parit api.
Asalnya 3 orang. Tapi budak kecil ulam ni pandai. Kalau nak bunuh aku, senang je. Kau ambil anak panah, bagai besar panah aku, tembak kat sini. Dalam tafsirnya, ada kata daripada tepi pipi, ada kata lagi depan. Tetapi syarat dia, bila kau nak panah aku, kata budak ni, kau kena sebut nama Allah. Bismillahirrabbilghulam, baru aku boleh mati. Kalau kau tak sebut nama Allah, aku tak boleh mati. Yang memati, yang menghidupkan aku, Tuhan tu je. Jadi raja ni seronok kerana ada peluang nak bunuh budak ni. Dalam keadaan orang semua kena mengaku dia sebagai Tuhan, dia panah Bismillahirrabbilghulam, mati. Bila mati, orang ramai yang tengok, rakyat, bila tengok kehebatan karamah budak ni, lalu dia kata apa? Amanna birabbil ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ini. Lalu semuanya nak ditolak dalam api. Yang menarik, dalam syarah hadis Imam Muslim, tak ada seorang pun yang ditolak dalam api. Tak ada. Semuanya terjun dalam api. Sedangkan baru peluk Islam beberapa saat. Nampak? Kokohnya ilmu bila dia masuk. Sebab ilmu tu hujah, tuan-tuan. Bila dia masuk, dia tak boleh keluar. Bila orang dah yakin dengan Allah, dia dibakar, dibunuh, dicincang, dia tak akan kembali kepada menyekutukan Allah. Walaupun baru peluk Islam saat-saat tadi, amanna birabbil ghulam, kami beriman dengan budak ni punya Tuhan. Dan arahan dari raja yang zalim, siapa tak nak sembah aku, tertolak dalam api yang besar. Ashabul ukhdud, ukhdud maksudnya parit api yang menjulang apinya. Semuanya terjun dalam api kerana beriman pada Allah. Sehingga seorang ibu dengan bayi yang masih kecil dia kendong, ibu ni nak masuk dalam api sayang baby, tak masuk kena sekutu pada Allah. Lalu Allah berikan karamah, bayi bercakap, wahai ibu yang aku kasihi, masuklah dalam api, insya-Allah kita bersama orang-orang yang benar dalam akidah dan kepada Allah. Lalu bila baby cakap macam tu, mak baby bayi ni ambil bayi dia, terjun dalam api. Tak ada seorang pun kufur pada Allah. Ini maksud saya, asas hidup kita, baik akidah, baik ibadah, baik tasawuf, akhlak, semuanya asasnya ilmu. Tu yang ditekan ni. Cara nak mengawal hasad, mengawal dengki, mengawal kejahatan-kejahatan, dia kena ada ilmu. Ilmu yang datang memberitahu, kalau kamu hasad, kamu punya amalan habis, kamu akan masuk neraka, kamu akan ambil dosa orang yang kamu hasad. Menyebabkan orang yang ada ilmu tu, apa dia? Dia takut nak melakukan hasad dengki. Ini maksud yang pertama. Faham tak? Sebab ni ilmu ni hujah, tuan-tuan. Ilmu ni bila masuk, menyebabkan kita ni jadi cerdik. Orang menderhaka pada Allah dengan 2 sebab. Ingat ni, 2 sebab. Apa dia? 2J. Ingat Jaya Jusko. Pertama, kerana jahil. Kedua, kerana jahat. Kalau dia lawan Allah kerana dia jahil, tak tahu, kerana jahil. Kalau dia lawan Allah, dia belajar agama, dia ada ilmu, dipanggil jahat. 2 sebab manusia akan menderhaka pada Allah. Kena ingat. Jadi maknanya macam itulah. Sebab tu kita kena bijak. Sebab ilmu ni bila masuk, dia memberi bekas dalam hati orang yang beriman. Disebut bila Pak Imam baca tadi, surah-surah ni ialah kalam Allah. Kita ni nak telinga kita bagus, dengar banyak Al-Quran, dengar banyak hadis. Sebab Al-Quran itu kalam Allah. Kalau kita faham lagi best. Seolah-olah Allah bercakap dengan kita, Allah nasihat kita. Hebat tak? Hebat. Jadi kita ni hidup dipandu oleh Al-Quran, dipandu oleh Allah. Dan juga yang kedua, Al-Quran yang tuan-tuan baca semua ni ialah mukjizat Rasulullah. Maknanya Nabi dia wafat, dia tinggalkan mukjizat supaya kita tak sesat. Macam mana boleh jadi sesat? Sebab tak berpandukan Al-Quran. Itu kan mukjizat dia. Ke tuan-tuan ingat main-main ke? Sebab itu orang yang hafaz Quran, mayat tak hancur, tuan-tuan. Dalam dadanya ada kalam Allah.
dalam dadanya ada cahaya Al-Quran. Dia akan duduk di sebelah kanan, di atas kepalanya salat, belah kanannya Al-Quran, di samping puasanya, di samping sedekahnya. Malaikat tak boleh nak rotan, nak pukul dia, kerana dijaga oleh amal-amal yang soleh. Allahu Akbar. Sebab itu kita mari belajar. Bila kita keluar, ada kesan dalam hati kita. Bukan tuan-tuan je, saya tuan-tuan, kan? Mengajar bukan sebab kita alim, tidak, kerana kita jahil. Bila kita berjumpa dengan orang, kita membaca, kita menyelidik, kita semakin faham, semakin faham, semakin faham, semakin faham. Kerana Quran ini, ambil satu ayat, tuan-tuan minta 30 ustaz bagi tajuk yang sama, ayat yang sama. Yakinlah demi Allah, 30 ustaz ini bila bercakap, semua benda yang berbeza. Yakinlah. Jadi yang kedua, ubat untuk kita nak apa? Nak perbaiki dengki ini. Adapun ubat yang bangsa amal, tadi ilmu, yang kedua amal. Maknanya macam mana kita nak counter, macam mana kita nak, orang putih panggil apa? Kita nak tackle dan dengki ini dengan amalan-amalan yang boleh menolak dengki. Sebab itu perbuatan jahat, cara dia macam mana nak hilangkan, datangkan kebaikan. Macam mengumpat, nak kurangkan ngumpat, banyakkan zikir. Bila dah zikir banyak, apa tinggal mengumpat, dia akan terpelanting daripada perbuatan kebaikan yang kita ambil. Maka iaitu bahawa mengetahui ia akan hukum dengki. Dia tahu hukum dengki ini benda yang tidak dibenarkan dalam Islam, dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki itu, maka menyalahi ia akan keduanya. Maknanya kita bila tahu bahawa dengki itu satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, lalu perbuatan dengki yang jahat itu kita nak tolak dia daripada diri kita dengan perbuatan yang baik. Tengok cara dia, Allah tunjukkan kaedah. Dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya, maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia. Banyak ia akan dia, banyak ia dan dia tu ustaz. Maksudnya ialah bila mana orang dengki kat kita, maksud ni ayat ni, macam mana kita nak respon, kita nak action, tindak balas daripada orang yang dengki pada kita. Nak lawan dengki balik ke? Ini maksud dia. Ini maksud dia. Dan sebab itu perbuatan dengki itu kita nak balas dengan dengki ke? Sebab tu dalam perubatan Islam, kita tak boleh tuduh orang buat kita, orang sihir kita. Lebih-lebih lagi yang cakap tu orang sakit, kerana dia dipengaruhi oleh syaitan, dipengaruhi oleh jin. Dan jin ni suka menggadu domba. Dia akan sebut fulan tu buat dia, fulan tu buat dia, menyebabkan kita ada satu lagi keadaan, kita mula menuduh orang sihir kita, ilmu hitam, black magic dan sebagainya. Walaupun memang kita tahu orang tu mengaku dia yang sihir kita, kita tak boleh balas balik sihir dia. Nampak? Ini kaedah Islam. Kalau orang seorang buat jahat, B pun buat jahat, siapa yang tinggal baik? Kerana apa? Kerana ini diajarkan oleh Allah. Maknanya benda ni sukar. Kita tahu orang jahat dengan kita, tiba-tiba kita nak buat baik dengan orang jahat dengan kita. Senang tak? Susah tuan-tuan. Sangat susah. Tapi inilah yang diajarkan oleh Allah. Apa lagi? Dengan demikian itu jadi oleh mereka yang dengki, ia akan dia kawan baginya dan hilang daripadanya oleh dengki itu. Dan bila orang tu dengki dengan kita, kita tahu dia dengki kita, kita berbuat baik dengan dia, sehingga dengki itu hilang daripada orang yang dengki kepada kita. Lalu dan lepas ia daripada dosanya akan siksanya. Tujuan dia apa? Kata ulama, tujuan dia nak melepaskan orang yang dengki itu agar tidak melakukan dosa. Allahu Akbar. Hebatlah Islam. Kita, orang kenakan kita, tiba-tiba orang itu ditimpa musibah, kita sebut apa selalu? Alhamdulillah. Betul tak? Sebab apa? Kita rasa seronok. Sebab kita rasa
Ini peluang aku nak perasa dia. Tetapi Allah mengajar kita dalam berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Surah Fussilat ayat 34. Cantik ayatnya. Tolaklah olehmu dengan perkara yang lebih elok. Nampak? Idfa billati hiya ahsan. Orang buat jahat pada kamu, kamu balas dengan benda yang lebih baik daripada jahatnya. Oh, bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi orang tu jahat dengan dia, lagi dia rapat dengan orang tu, rapat dengan orang tu, rapat dengan orang tu. Kita boleh nampak orang tu jahat saja, kita dah mula membuat tembok pemisah dengannya sehingga dia jauh daripada Allah. Sebab tu teknologi ni, kalau kita pandai untuk gunakan teknologi, kita boleh berdakwah. Contoh saya ambil Twitter. Tuan-tuan ada Twitter tak? Tak ada. Tuan-tuan baca Quran je. Alhamdulillah. Twitter ni budak-budak muda tuan-tuan, dia tak suka pakai Facebook. Facebook ni old school, orang lama. Sebab budak-budak ni dia tak nak mak ayah dia tahu aktiviti dia. Twitter ni lobok liberal, lobok murtad, lobok etis, lobok segala lobok kejahatan dalam Twitter tuan-tuan. Dalam Twitter. Sebelum saya mari sini tadi, saya ambil video saya semalam ceramah kat Shah Alam, 1 minit tak sampai. Dalam 58 saat saya potong tengah tajuk dia apa? Sakitnya mati. Saya tengah menceritakan sakitnya Nabi wafat. Nabi sapu air kat muka, Nabi berdoa. Saya ambil tu, saya letak kat situ, caption dia apa? Kat situ saya tulis, sakitnya mati, macam mana kita. Saya masuk dalam Twitter, saya hashtag, saya hantar link ke mana? LGBT tuan-tuan. Sebab Twitter ni boleh pergi semua tempat. Tuan-tuan nak hantar ke PM boleh, pada Menteri TPM, Menteri boleh. Orang Islam bukan Islam boleh. Hashtag saja, saya teruskan ke LGBT Club, LGBT Malaysia, murtad, etis, saya masukkan semua. Maksudnya daripada puluhan ribu, seorang itu rasa takut pada Allah, jadilah. Sebab mereka ni kadang-kadang tak faham. Sebab tu orang kata, budak muda kata, Ustaz, kenapa orang muda dia tak suka Islam? Dia bukan tak suka, dia tak kenal Islam. Ini dipanggil cinta ikan masin. Tahu ikan masin? Kita lapar malam ni, dia tengok muka ustaz kuliah tu macam COVID-19 dah. Bila nak sebut wabillahi taufik wal hidayah, InsyaAllah azan kita berhentilah 8.21. Sebab PKP dia tak boleh lama-lama. Kalau kuliah maghrib, azan isyak berhenti. Kalau kuliah subuh, azan zuhur kita berhenti. Boleh dah? Boleh. Jadi orang muda ni, dia ni kalau macam kita ni lapar, kita jumpa ikan sepat masin tu, ikan masin, ikan sepat tu, sedap tak? Sedap. Kenapa sedap? Tak jumpa ayam. Bila jumpa ayam, ikan sepat tak sedap. Kenapa kita suka buat maksiat, lazat manis? Sebab tak merasa kelazatan Islam. Bila dah rasa kelazatan Islam, kemanisan iman, dia tak akan rasa maksiat tu lazat. Bahkan bila buat maksiat, dia rasa sangat pahit, seolah-olah nyawa nak tercabut. Dan sebab tu Allah ajar kita, idfa' billati hiya ahsan. Hujung tu Allah kata, orang yang buat jahat dengan kamu itu, perseteruan itu, kamu buat macam mana? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Sekiranya kamu dengan dia itu ada permusuhan, dia hasad pada kamu, Allah suruh buat apa? Ka'annahu waliyun hamim. Kamu buat dia macam kawan rapat, kawan yang kamu sayang. Boleh tak? Boleh mati tuan-tuan. Pedih. Dah dia memang santau kita, sihir kita, dia anaya kita, tiba-tiba Allah perintahkan buat baik. Pedih tak? Pedih. Tetapi itulah kaedah Islam. Allahu Akbar. Subhanallah. Tuan-tuan, inilah kehebatan Islam.
Lalu apa lagi? Lalu apa lagi yang disebutkan? Dan ketahui olehmu bahawasanya tabiat manusia kasih ia akan mendapat nikmat kawannya. Ni fitrahnya. Tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterusnya. Dan secara nalurinya, fitrahnya, secara alaminya, bahawa manusia, kalau orang tu dia suka, kawan dia, anak dia, saudara dia dapat kebaikan, dia tumpang segembira, tumpang kembang. Tapi kalau yang dapat kebaikan itu musuhnya, dia tak suka. Tuan-tuan pernah tengok tak? Pernah fikir tak? Kenapa Nabi kita dia jarang sakit? Perasan tak? Nabi kita sehat sokmo. Tahu apa tips nak hidup sehat? Pertama, Nabi kita dia suka bangun malam. Ni tips nak hidup sehat. Jangan ikut barat. Yang kedua, Nabi kita ini dia banyak puasa. Sebab tu sumu tasihu. Sebab tu penyakit-penyakit kecil manis, darah tinggi, jantung ubat dia bangun malam. Sakit kecil manis, darah tinggi, ubat dia puasa. Sebab tu orang yang puasa, gastrik bila puasa, walaupun gastrik tu tak boleh hidup tanpa makanan, mesti masuk sikit, dia jadi sihat dengan sebab puasa. Pelik kan? Pelik. Tak percaya cuba tanya doktor. Sebab tu tak relevan orang kata tak apa tak puasa, gastrik dah tak relevan dah. Yang kedua, Nabi jadi sihat ini antaranya Nabi ni suka jalan kaki, tuan-tuan. Nabi suka jalan kaki. Take a walk, jalan. Nabi suka jalan. Jalan ni sihat. Tuan-tuan, tak pakai kasut, pusing ayu dua ni. Kaki tu kita dekat atas jalan tu, dia refleksi, tuan-tuan. Refleksologi berlaku dah. Jalan. Yang keempat, Nabi kita sihat. Sebab apa, tuan-tuan? Nabi kita ni dia banyak sabar. Orangnya sabar. Yang keempat. Ingat ni. Yang kelima, Nabi kita ni sihat hidupnya. Yang kelima, dia suka memaafkan orang. Ini sifat dia. Yang kelima, dia suka memaafkan orang. Antara yang saya cerita dulu, ingat tak? Amru al-As. Ingat? Amru al-As ketika dekat Mekah, ketika belum Islam, dia antara orang yang cuba membunuh Rasulullah. Dia cerita ke anak dia sebelum dia meninggal. Dan bila dia Islam, dia pergi ke Madinah, Nabi peluk dia. Sebab tu Amru al-As kata, kalau kamu nak tanya, walaupun aku rapat dengan Rasulullah, kalau kamu tanya macam mana rupa Nabi secara dekat, aku tak tahu, aku tak boleh nak gambarkan. Sebab apa? Aku tak berani bertentang mata dengan Rasulullah. Malunya aku, di zaman jahiliyah, aku ada cita-cita untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai Madinah, Nabi peluk dengan kasih sayang, menangis Amru al-As. Aku ni ada cita-cita nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia peluk aku dengan kasih sayang. Ini sifat Rasulullah. Nabi ni dia suka memaafkan orang. Ini sifat dia. Apalagi menyebabkan Nabi ni sihat. Yang keenam, Nabi ni sentiasa optimis, sentiasa positif cara fikir dia. Sentiasa positif. Kita ni bila otak kita sentiasa positif, insya-Allah kita tidak akan menjadi orang yang ada masalah mental. 8 dah. 8. Yang ke-9, Nabi makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Ke-10, Nabi SAW dia tidur dalam keadaan yang cukup-cukup sahaja, tidurnya tidak banyak.
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman, dia tidurnya sedikit. Ini sifat Allah sebut dalam surah As-Sajdah. Ini ingat. Dan sebab itu bila mana fitrahnya tu tadi, orang bila jahat dengan kita, bila dapat nikmat baginya, berita-berita gembira, kita sakit. Ini fitrahnya. Tetapi disuruh oleh Allah supaya kita, apa dia? Kita membalas dengan kebaikan. Jadi seperti pokok dibaling batu, diberinya kita buah, tuan-tuan. Dibaling batu, sakit dia. Dia beri kita buah. Ini pokok mempelang. Macam tu keadaannya. Tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Nampak? Bila dia tak suka, bila musuhnya dapat kebaikan, dia juga apa dia? Merasa gembira bila musuhnya ditimpa musibah. Sebab tu kita ni janganlah ada cita-cita nak buat jahat dengan orang. Maka jika tiada kuasa engkau menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa dengki itu dengan dua perkara. Namun kalau kita tak boleh sangat nak buat dia macam kawan, sebab kita ni hati kita dah pecah banyak kali dia buat. Kawan ni tuan-tuan kena ingat ada 4 jenis kawan. Ingatlah betul-betul ni kawan ni. Kawan-kawan ni ada 4 jenis. Pertama, kawan yang ada bila kita senang. Ingat betul-betul muka orang ni. Ini yang pertama. Yang kedua, kawan yang hilang bila kita susah. Kita susah dia hilang. Tu orang pepatah kata, kawan ketawa ramai, kawan menangis payah dicari. Betul? Betul. Yang kedua. Yang ketiga, ingat betul-betul, yang ketiga, kawan yang selalu buat kita susah. Kawan yang selalu buat kita susah. Ini yang ketiga. Yang pertama, kawan yang ada bila kita senang. Kedua, kawan yang ada bila kita susah, dia ada. Ini payah cari. Yang ketiga, kawan yang hilang bila kita susah. Yang keempat, yang paling tak guna, kawan yang sentiasa menyusahkan kita, dunia akhirat. Sebab tu kawan yang baik, kawan yang memudahkan kita dunia dan akhirat. Ini yang terbaik sekali. Sentiasa nak bawa kita ke jalan Tuhan. Musafir dengan dia, dia ajak kita solat. Dia bersama kita solat, dia jadi imam. Dia sama dengan kita berjalan, dia tak tinggal zikir. Bila makan, dia belanja kita. Saya nak tanya malam ni, siapa suka orang bakhil angkat tangan? Tak ada. Siapa suka orang bakhil, jangan angkat tangan. Orang sini suka orang bakhil? Allahu Akbar. Orang bakhil ni tuan-tuan, orang bakhil pun tak suka dia. Nampak? Saya pergi rumah dia 3 jam Ustaz, air sejuk pun tak keluar. Yang cakap ni bakhil juga. Nampak? Benda yang negatif orang tak suka share. Sebab tu Allah tak suka share benda yang orang tak boleh terima. Sebab tu Allah suruh share apa? Ya ayyuhallazi kunu qawamina lillahi bilqis. Allah suruh apa? Suruh kita menjadi orang yang menegakkan kebenaran. Dan sekiranya kamu, ayat tu kat ujung Al-Maidah dikata apa? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sebab kamu benci pada satu bangsa, satu kaum, satu kabilah, kamu berlaku ta'adil kepadanya. I'dilu fa innahu berlakulah keadilan, lakukan keadilan, sungguh keadilan itu mendekat dengan ketakwaan. Maksud saya, Allah nak kita share nilai adil itu, sebab nilai adil itu orang Islam tak Islam dua-dua suka. Nampak? Cantik tak? Cantik.
Lawan bagi adil az-zulmu, zalim. Orang Islam tak suka, orang bukan Islam pun tak suka. Sebab tu kita boleh bawa Islam, orang kafir suka. Sebab apa non-Muslim suka? Sebab dia pun rasa kebaikan Islam itu. Sebab itu menjadi orang yang membawa keadilan. Dan kalau memang kita tak boleh dah, maksudnya ialah memang kita tak boleh dah, hati kita sakit sangat dengan apa yang dia buat, kita kena buat apa? Cara dia, maknanya cara dia yang pertama, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar. Bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau akan yang tersebut daripadanya, seperti yang telah terdahulu. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun lam taslam minha hadhil ummah, al-hasadu wal-dhannu wat-tiyaratu illa unabbi'ukum bil makhraj minha. Idza zananta fala tuhaqqiq, wa idza hasadta fala tabghi, wa idza tayyarta fa amdi. Cara dia, kata Tok Guru, dia kata, kalau kamu tak boleh nak buat dia kawan baik, jangan kamu zahirkan perkataan kamu, perbuatan kamu, hati kamu sebagaimana dia hasad pada kamu. Maksudnya jangan balas balik. Maksud dia jangan balas balik. Kalau kamu balas balik, kamu dah jadi sama dengannya. Ada seorang ibu ni, dia kata, Ustaz, saya duduk, mak mertua saya duduk dengan saya yang bela dia, jaga dia, dia pakai pampers Ustaz. Saya tu Ustaz, saya nak duduk dekat homestay lah Ustaz. Saya nak duduk kat homestay dalam beberapa bulan lah. Kenapa? Sebab saya nak biar adik-beradik suami saya pula yang jaga. Mak dia orang, tapi saya yang jaga. Saya tak boleh terima lah Ustaz, dia berlepas tangan sebab saya dengan suami saya yang jaga. Ini kata-kata dia. Lalu kita katakan dia, kalau kita pun dah sama macam adik-beradik ipar dua yang lain, kita pun ada perasaan tak nak jaga mak mertua kita. Puan faham tak maksud dia? Puan dengan yang lain jadi sama jahat. Terdiam dia. Tak lama lepas tu dia beritahu mak mertua dia meninggal. Dan disebut, saya gembira Ustaz bila mak saya tu, dia tak boleh cakap, tapi dengan izin Allah sebelum meninggal dia boleh cakap. Dia cakap apa Ustaz? Saya menangis Ustaz. Rupa selama saya mandikan dia, pakaikan dia pampers, basuh berak kencing dia, dia kata terima kasih kerana menjaga dia. Saya rasa terhormat dengan pengiktirafan dari mak mertua saya. Faham tak? Maksudnya apa tuan-tuan? Inilah nak sebutnya bahawa berkat daripada kesabaran kita tak terasa iri hati, hasad dengan orang lain yang tak menjaga mertua kita. Ini rezeki kita. Okey. Kita berhenti situ dah. Boleh. Okey. Kita berhenti ya, azan dah masuk. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jaza. Minumlah Tanwir Koko, terbaik.